Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kepulauan Dua ingin menyampaikan pembentangan yang bertajuk Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Pertama sekali, sebelum memulakan pembentangan, saya ingin memberikan pantun beberapa kerat. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Ingin rasa memakan kari, kari cendawan, batang keladi. Girang rasa tidak terperi, bertemu kalian yang baik budi. Pertama sekali, saya ingin memperkenalkan diri saya, Wan Muhammad Ashraf Berwan Tajur Rahim, 162433. Dan kawan saya, Nama saya Muhammad Zaim Syakir bin Hairani, 021130140355, bernombor matrik scan 162843. Nama saya Stanley Kwah, nombor IC saya 020119 020075 dan nombor matrik saya ialah 161133. Baiklah. Bagi soalan yang pertama iaitu berdasarkan artikel iaitu Electric Model Indonesian Education System yang karya daripada Noraini Osman dan Khairul Azmi Muhammad. Berdasarkan artikel ini, apa yang kumpulan kami dapat? Okey, pertama kita lihat pengenalan dia. Pengenalan bagi artikel ini ialah sistem pendidikan pada zaman tradisional, iaitu pada zaman tradisional dahulu kala sistem pendidikan kita mengamalkan lebih kepada bersifat Melayu dan Islam. Namun selepas dijajah, pendidikan berubah kepada pendidikan Inggeris sewaktu dijajah oleh British, pendidikan Jepun sewaktu dijajah oleh Jepun. Oleh itu, usaha untuk mengembalikan pendidikan Melayu dan Islam inilah yang dinyatakan dalam artikel ini. Seperti mengubah kembali kurikulum pendidikan yang seperti dahulu kala bersifat ada sifat Melayunya, ada faktor Islamnya dalam kurikulum. Dan untuk usaha yang seterusnya ialah mencabar konsep atau prinsip yang bersifat sekular. Ada setengah masyarakat atau pemimpin yang dia agak kurang senang lah dengan pendidikan sekular yang dibawa oleh British, dibawa oleh Jepun ni. Dan usaha yang ketiga ialah penubuhan Universiti Islam di Malaysia. Okey, itu pengenalannya. First, kita tengok latar belakang sejarah reformasi pendidikan di Malaysia. First, pendidikan Islam. Pendidikan Islam ni sewaktu yang kita amalkan. Ini sebelum pendidikan yang diamalkan di Malaysia lah. Pendidikan Islam. Seperti mana kita tahu, pendidikan Islam ni ada dua. Satu non-formal ataupun formal ataupun lebih sistematik. Non-formal ni biasanya disampaikan di masjid oleh imam-imam, guru-guru disampaikan secara ceramah, secara forum. Kalau lebih sistematik ni dia diajar di sekolah-sekolah pondok, di madrasah, di sekolah-sekolah agama. Itu untuk lebih sistematik atau formal. Lepas tu pendidikan Islam ni ialah kurikulum yang lebih bersifat ukhrawi kerana dia mengajarkan subjek-subjek yang berkaitan Islam seperti sejarah agama Islam, ilmu mantik, aritmetik. Aritmetik ni kalau nak tahu dah macam matematik lah. Lepas tu ada juga dia ajar kepada akhlak dan sebagainya. Tujuan pendidikan Islam ini diamalkan ialah untuk melahirkan umat Islam yang berakhlak mulia dan patuh kepada agama. Seterusnya, latar belakang yang kedua iaitu pendidikan zaman penjajahan British. Seperti yang kita tahu, British jajah, dia mesti ingin kita semua ni mengamalkan sistem pendidikan British. Mereka mengamalkan dasar laissez-faire yang telah mewujudkan 5 jenis sekolah. Iaitu sekolah yang diwujudkan oleh mereka ni seperti sekolah sekular Melayu, sekolah sekular Cina, sekolah sekular India, lepas tu sekolah Inggeris dan sekolah agama. Sekolah agama tu madrasah lah. Itu 5 jenis sekolah yang ada waktu zaman penjajahan British tu. Lepas tu pendidikan zaman British ni juga mendatangkan kesan kepada sistem pendidikan kebangsaan. Sebab dia telah mengubah pendidikan Islam itu yang telah kita amalkan, British datang dia ubah benda tu. Lepas tu disebabkan sistem pendidikan British ni wujudnya dualisme kepada pendidikan Malaysia. Kenapa dia tulis itu wujudnya dualisme kepada pendidikan Malaysia? Sebab
bila Inggeris ni, British ni dia datang ke tanah Melayu, dia tidak mereka tidak berbahasa Melayu. Jadi mereka ajarkan bahasa Inggeris kepada rakyat Malaysia ni. Jadi kat sekolah tu mereka mengamalkan dua bahasa lah, satu bahasa Melayu dan satu lagi bahasa Inggeris. Dan kalau nak tahu British ni kan dia datang Malaysia, dia wujudkan sekolah Inggeris. Jadi sekolah Inggeris ni ada di bandar-bandar. Jadi dia tidak popular dalam kalangan orang Melayu. Hal ini sebab apa? Sebab orang Melayu pada zaman itu hanya tinggal di kampung-kampung. Mereka kan sebagai petani, nelayan. Jadi mereka tidak mempunyai wang yang banyak, tidak mempunyai duit yang banyak untuk tinggal di bandar. Jadi sekolah ni ada terdapat di bandar sahaja. Tapi British dia tetap tubuhkan satu sekolah, iaitu tubuhkan sekolah Melayu. Yang sekolah yang saya cakap tadi, sekolah sekular Melayu, bertujuan untuk mengajar golongan bawahan, tapi hanya pendidikan rendah. Dia ajar hanya pendidikan rendah ini sebab dia risau suatu hari nanti orang Melayu ni dia akan bangkit menentang British sekiranya mereka jadi pandai. Jadi mereka ajar yang basic je lah dekat sekolah sekular Melayu ni. Tidak seperti di sekolah Inggeris. Namun disebabkan tidak popular sekolah Inggeris ni dalam kalangan Melayu, mereka rasa ingin menarik juga sebahagian orang Melayu. Jadi mereka buat apa? Mereka macam mewartakan ataupun mereka menghebahkan bahawa siapa yang ingin bekerja sebagai pegawai perlulah mempunyai bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris yang boleh dikirakan agak mantap lah untuk ni. Jadi untuk apa? Untuk jadi pegawai tu, jadi mereka kebanyakannya golongan bangsawan. Golongan bangsawan yang akan hantar anak mereka ke sekolah-sekolah Inggeris di bandar ni. Jadi mereka golongan bangsawan ni boleh menjadikan anak mereka ni sebagai pegawai lah. Seterusnya pembaharuan pendidikan selepas merdeka. Antara pembaharuan yang berlaku ialah reformasi pendidikan selaras dengan prinsip mereka ingin buat reformasi pendidikan kembali. Selepas tu mereka ingin mencapai perpaduan dengan pendidikan. Maksudnya bila pendidikan dah maju, kemerdekaan juga boleh tercapai sebab ramai rakyat waktu tu telah bijak pandai. Mereka tahu mereka ni sedang ditindas, bukannya sedang dielokkan atau apa. Dengan mengubah dasar pendidikan itu sendiri. Lepas tu selain itu juga pengajaran ilmu agama Islam di kedua-dua sekolah. Di sekolah Inggeris, di sekolah Melayu, ada juga pengajaran ilmu agama Islam ini. Benda ini dinyatakan dalam laporan Razak yang diletakkan pada tahun 1956. Namun pada laporan Rahman Talib 1960 ni juga dia ada menyatakan subjek agama Islam ni diwajibkan ataupun lebih kepada disyorkan lah diambil untuk orang-orang Melayu ni ambil subjek Islam ni, agama Islam ni. Selain itu, selepas kemerdekaan juga, kerajaan telah menubuhkan sekolah menengah agama seperti yang kita tahu waktu dahulu. Sekolah yang antara awal-awal ada sekolah menengah kebangsaan agama SMKA ataupun sekolah menengah SABK, sekolah agama bantuan kerajaan. Ini antara sekolah agama yang ditubuhkan oleh kerajaan. Dan pada tahun 1979, semua pelajar diwajibkan menduduki ilmu agama Islam dalam peperiksaan kebangsaan. Ini seperti yang kita tahulah, waktu kita belajar Form 5 dulu ada pendidikan Islam, ada subjek tasawuf Islam. Namun bagi yang tidak beragama Islam, mereka tidaklah perlu ambil subjek pendidikan Islam ni. Mereka ambil pendidikan moral, pendidikan akhlak untuk akhlak mereka sebab pendidikan Islam ni dengan pendidikan moral ini untuk meningkatkan akhlak mereka. Terusnya kita tengok isu pembaharuan pendidikan. Antara isu yang berlaku ialah yang pertama sekularisme. Sekular berasal daripada bahasa Latin iaitu sekulum yang bermaksud atau sekarang atau duniawi. Maksud sekular ini juga boleh membawa masuk zaman atau peristiwa di dunia ini yang berlaku lah. Peristiwa dunia yang berlaku dalam konteks pendidikan ia menjadi sekular. Maksudnya dalam pendidikan ini suatu perkara itu menjadi sekular disebabkan falsafah pendidikan tidak berlandaskan agama Islam. Kiranya suatu falsafah tu tidak ada kena-mengena dengan agama Islam atau apa, dia dianggap sebagai duniawi ataupun sekular. Mata pelajaran terpisah daripada Islam, kurikulum tidak berasaskan Islam dan ketiadaan sistem nilai. Seterusnya isu yang kedua terjadi dualisme dalam sistem pendidikan. Dualisme ialah kewujudan dua sistem pendidikan iaitu tradisional agama dan sekular. Sistem pendidikan menjadi alat untuk memecahkan umat. Kenapa saya cakap sistem pendidikan menjadi alat untuk memecahkan umat? Disebabkan dualisme yang berlaku ni,
rakyat Malaysia ni akan terbentuknya dua golongan yang berlainan pendapat lah. Disebabkan berlainan pendapat ni mereka boleh menyebabkan berlakunya perpecahan, peperangan ataupun sebagainya. Disebabkan dualisme yang berlaku ni. Dan dualisme ini boleh mendatangkan kesan negatif dengan hilangnya perpaduan disebabkan mempunyai pandangan yang berbeza. Ini seperti yang saya kata tadi. Seterusnya, isu yang ketiga, personality holistik. Personality holistik melahirkan masyarakat yang bertanggungjawab. Maksudnya, pendidikan ini dia ingin melahirkan masyarakat yang lebih bertanggungjawab. Anak muda perlu belajar dari teladan mereka seperti ibu bapa mereka, senior-senior mereka, guru-guru mereka untuk menjadi seorang yang bertanggungjawab atau seorang yang amanah. Teladan yang betul dapat membangunkan sasiah holistik yang baik. Terusnya, isu yang keempat, pengislaman pendidikan. Pendidikan ditakdirkan sebagai satu proses di mana kita menemui dan mengembangkan potensi dan kebolehan kita. Pendidikan, macam yang kita tahulah, kita belajar ni untuk apa? Untuk kita lebih maju, untuk menjadi lebih pandai. Kita belajar ni untuk lebih bakat, asah bakat kita sendiri. Jadi terdapat tiga aspek pendidikan, iaitu individu, masyarakat dan interaksi antara individu dan masyarakat. Individu macam kita tahu, pendidikan untuk mengembangkan kita punya bakat kita, masyarakat untuk kita berjasa kepada masyarakat, dan interaksi antara individu dan masyarakat ni macam kita tahulah, bertujuan untuk kita mengubah diri kita dan masyarakat itu untuk lebih maju. Seterusnya, keperluan pengislaman pendidikan. Kenapa kita perlukan pengislaman ini, subjek Islam ni dalam pendidikan? Disebabkan pertama, sabda daripada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dia pernah bersabda bahawa suatu hari nanti kamu akan jatuh kepada sistem sebelum kamu. Maksudnya, walaupun mereka mendapat ke dalam lubang biawak, itu Nabi Muhammad SAW beritahu. Kenapa dia boleh beritahu macam ni? Maksudnya, sebelum ni kita dijajah oleh British, jadi kita ikut pendidikan mereka, jadi sistem pendidikan tu sendiri yang akan menjatuhkan kita sebab kita terikut-ikutkan dengan penipuan mereka sendiri. Kita belajar daripada mereka. Kenapa kita tak belajar daripada kesilapan kita sendiri? Kenapa kita tak belajar dengan bakat yang kita ada sendiri? Seterusnya, kenapa keperluan pengislaman pendidikan ni perlu ada? Sebab umat Islam yang sedang dilema. Sebenarnya kalau ikutkan ni, orang Islam ni banyak sebenarnya dia orang bakat. Senang cerita, masyarakat Malaysia ni mempunyai bakat-bakat mereka yang sangat sependam. Tapi kenapa kita tengok kan? Kita lihat kan? Kita ni tidak maju. Sebab apa? Kita ni sering ikut dengan budaya lain. Kita sering ikut dengan budaya Korea ataupun Barat semua. Kita sendiri ada kehebatan kita sendiri. Jadi kita ni sebenarnya dilema dengan diorang. Kita tidak, kenapa kita tak nak fikir, kenapa kita boleh buat, orang lain boleh buat, kenapa kita tak boleh buat, macam itulah. Mungkin Seterusnya, isu yang kelima, pendekatan bersepadu dalam pendidikan. 3 pendidikan asas pemikiran semasa dalam pendekatan asas pemikiran semasa dalam kalangan umat Islam. Yang pertama, pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional ni pendekatan yang digunakan waktu zaman dahulu. Itu pendekatan barat. Pendekatan barat ni macam kita tahu daripada barat. Dan pendekatan elektrik ni pendekatan daripada dua-dua belah ni, iaitu tradisional dan barat. Tapi kita pilih antara dua ni mana yang paling baik. Itu je. Seterusnya, implikasi terhadap pembangunan modernisme di Malaysia. Ini saya punya rumusan sendiri. Rumusan yang telah dinyatakan dalam ni lah. Pendidikan Islam ini diterima oleh masyarakat, terutamanya masyarakat Melayu di Malaysia. Dan pendidikan Islam ini juga dapat berjalan sejajar dengan akademik. Contohnya, subjek sains matematik. Subjek sains matematik ni seperti mana yang kita tahu, subjek yang lebih bukan Islamik lah. Tapi dia dapat berjalan sejajar dengan akhlak dan sejarah Islam. Sebab apa? Sebab bagi kita orang Malaysia, terutama orang Melayu ni, dia perlu mempunyai dia bukan sahaja sebagai bijak pandai, tapi dia perlu juga punya akhlak yang baik. Akhlak yang baik ni dibentuk melalui agama kita sendiri, pendidikan moral seperti untuk bukan yang beragama Islam. Macam itulah, sebab tu dia perlu sejajar. Lepas tu diajar untuk melatih kedua jenis pendidikan atau berdampingan, dan antara usaha kerajaan untuk menjadikan pendidikan akademik dan Islamik ni sejajar dengan yang pertama,
menubuhkan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, itu UIAM. Mana yang kita tahulah UIA itu universiti yang dia ada dua, dia Islam dan dia juga ada belajar akademik. Ada juga seperti UU lain. Dan bank. Bank ni seperti menubuhkan contohlah bank Islam. Bank Islam ni dia boleh juga, bukan sahaja orang Islam saja yang boleh menabung di situ, orang bukan Islam pun juga boleh. Bank Malaysia, bank rakyat pun, Maybank pun ada juga dia buat pinjaman Malaysia, simpanan untuk orang Islam dan simpanan bukan untuk ni, ada juga dia dah bahagi-bahagikan untuk zaman sekarang ni. Terusnya kesimpulan, pendidikan telah mencapai perkembangan untuk tingkatkan kualiti. Namun sistem ini mestilah mempunyai kesinambungan yang baik dan kerjasama semua pihak. Itu sahaja daripada artikel tu. Seterusnya kita kembali kepada soalan falsafah pendidikan kebangsaan yang akan dibentangkan oleh saudara Muhammad Ashraf. Okay. Silakan. Terima kasih buat saudara Zain. Okey ya. Saya akan menyampaikan jawapan ya berdasarkan soalan yang tanya dalam yang diberikan oleh doktor. Okey. Apakah penyataan falsafah pendidikan Malaysia? Okey. Jadi saya akan terangkan tentang konsep, latar belakang, matlamat dan faktor-faktor falsafah pendidikan Malaysia ni. Okey. The slide. Okey, yang pertama sekali adalah konsep falsafah pendidikan. Okey. Falsafah ni kita boleh fahamkan dia sebagai pemikiran, pandangan ya, yang benar, rasional dan logis dan bernas lah. Ianya terhasil daripada usaha kajian ahli falsafah dengan cara yang saintifik, sistematik dan logikal. Falsafah pendidikan ini diartikan sebagai pedoman, arah tuju atau pandangan tetap terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan pendidikan. Okey, latar belakang falsafah pendidikan kebangsaan. Okey. Seperti yang kita semua tahu, Malaysia merupakan sebuah negara yang membangun. Jadi penting untuk negara Malaysia mempunyai falsafah pendidikannya sendiri ya, untuk mempunyai sistem pendidikan yang sistematik. Seperti yang anda tahu, yang kita dah belajar sebelum ni, seperti negara-negara Eropah yang lain. Sebelum mereka maju, mereka mempunyai sistem mereka mempunyai sistem pendidikan yang sistematik. Tanpa pendidikan, negara mereka tidak akan dapat maju. Jadi falsafah pendidikan kebangsaan ni penting untuk negara kita, supaya kita nampak arah tuju pendidikan negara kita tu macam mana. Okey. Kemudian pada tahun 1998 sebelum ni, pada tahun 1998 falsafah pendidikan negara FPN digubal berdasarkan dokumen-dokumen dasar dan ideologi negara. Dan kini falsafah pendidikan negara dikenali sebagai pendidikan kebangsaan lah, FPK. FPK ni dia akan fungsi dia akan tentukan arah, haluan asas dan sumber inspirasi kepada semua usaha dan rancangan dalam bidang pendidikan. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan FPK ni? Okey. FPK ni adalah satu usaha berterusan ke arah lebih mengembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu, melahirkan insan yang seimbang dan harmonis. Dari segi jari, yang seperti kita tahu, jari itu J bermaksud jasmani, E emosi, R rohani dan I intelek ya. Jari ini merupakan unsur yang seimbang dan sepadu berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kita kepada Tuhan. Okey, tujuan FPK ni ditubuhkan untuk ialah melahirkan warga negara Malaysia berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Jadi FPK ni pentinglah untuk negara kita. Kemudian matlamat FPK. Okey, apakah matlamat negara kita tubuhkan FPK ni untuk apa? Okey, yang pertama seperti yang tulis ialah
untuk matlamat FPK ni melahirkan insan yang bertanggungjawab dan memenuhi kewajipan sebagai seorang warga negara. Ya. Itulah tujuan FPK ni, supaya mereka dapat menjadi orang lah, orang cerita. Mereka boleh melakukan hal ni dan warga negara Malaysia ni boleh menjadi warga negara yang stabil lah, stabil, seimbang dan harmonis. Itulah matlamat format FPK. Dan kemudian taat setia, yang kedua adalah taat setia kepada raja dan cinta kepada negara. Melahirkan semangat, menanam semangat patriotisme di dalam diri mereka. Okay? Dan yang ketiga adalah mahir atau cekap dan berupaya melaksanakan tugas, memberi sumbangan dalam kemajuan dan pembangunan negara. Ya? Seperti mahir ni kita boleh tengok kemahiran individu dalam negara ni pentingnya untuk pembangunan negara. Contohnya saya ambil dalam sektor industri. Tanpa individu yang kalau kita kurang kepakaran, kurang teknologi, bila kurang teknologi, susah untuk sebuah negara itu untuk majulah. Ya? Jadi hanya untuk ditampuk itu sahaja. Mereka tidak akan majulah. Jadi kita tubuhkan FPK ni untuk mewujudkan satu individu yang mahir, cekap, berupaya melaksanakan tugas, bersumbangan dan sebagainya. Okay. Dan yang keempat adalah memahami, menerima dan mengamalkan prinsip-prinsip dan cita-cita demokrasi mengikut perlembagaan. Okey, jadi bila kita memahami, kita menghayati perlembagaan negara, prinsip-prinsip, contoh kita menghayati rukun negara apa semua, kita akan jadi seorang individu yang macam yang cemerlang dan harmonis semua sekali lah. Okey. Dan yang kelima adalah mengurangkan jurang perbezaan antara kaum dan membekalkan kemudahan asas pendidikan kepada golongan yang kurang berada. Jadi matlamat FPK ni sebenarnya yang utamalah untuk mengurangkan jurang perbezaan kaum tu. Jadi sebab kita adalah satu Malaysia, jadi kita kena bersatu padulah. Jadi untuk membentuk satu Malaysia yang maju ni, semua kaum harus bersatu padu. Dan mereka yang kurang-kurang berada tu akan diberikan kemudahan asas pendidikan dan sebagainya. Seperti contoh yang sekarang ni kita dapat lihat pada pelajar, pada siswa dan sebagainya, diberikan peranti siswa untuk memudahkan urusan pembelajaran, urusan pelajar seharian belajar lah. Okay. Kemudian dan keenam, mengamalkan prinsip rukun negara. Maafkan saya tadi saya terang pasal rukun negara, bersikap toleransi dalam perpaduan rakyat. Okey. Macam saya cakap tadi tu, jikalau seorang individu itu menghayati rukun negara, individu tu berjaya, insya-Allah. Sebab apa? Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Setiap insan perlu percaya pada Tuhan, tak kira apa agama bangsa. Kerana agama ini adalah untuk bentuk insan yang mempunyai rohani yang baik. Dan yang kedua, kemudian faktor perkembangan FPK lah. Okey. Sebelum tu saya terangkan kembali pada rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan, kesetaraan kepada raja dan negara. Kita kena setia kepada raja negara kita supaya kita tak belok. Dan yang tak belok lah, makna sayang mempunyai semangat patriotisme yang tinggi dalam kita punya jiwa dan raga, cinta kepada negara. Percayaan kepada Tuhan, kesetaraan kepada raja negara, keluruhan perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Jadi 5 rukun negara ini kalau kita hayati, kita akan jadi insan yang berguna lah untuk keluarga, negara, bangsa dan tanah air dan agama dan sebagainya. Okey, kemudian adalah faktor perkembangan FPK. Okey, faktor agama yang dianut oleh warga negara. Jadi faktor agama yang dianut oleh warga negara, sebab negara kita ni negara yang banyak kaum. Ada agama Islam, ada agama Hindu, Buddha, Kristian dan sebagainya. Ada yang animisme dan sebagainya, etis dan sebagainya lah. Okey, yang kedua adalah faktor sosial kerana berdasarkan struktur masyarakat dan kebudayaan. Selain agama berbeza, kita banyak budaya-budaya yang unik di Malaysia. Okey, kemudian faktor politik, tentukan ideologi negara mempengaruhi dasar pendidikan. Ideologi negara dia penting tau untuk dasar pendidikan ni. Jika ideologi negara terbaik, pendidikan akan lebih berkembang lah di negara kita. Faktor ekonomi mempengaruhi matlamat pendidikan yang membawa kepada pembangunan dan kemajuan negara. Dan yang kelima, faktor individu berkaitan dengan keperluan-keperluan asas seperti keselamatan, perkembangan potensi dan penyempurnaan
Kendiri. Dan yang terakhir sekali adalah faktor sejagat. Berdasarkan pandangan visi sedunia, perkembangan pendidikan antarabangsa dan keupayaan warga negara memberi sumbangan ke arah yang dapat membawa persefahaman antarabangsa. Okay, kemudian elemen-elemen dalam FPK. Okey, yang pertama sekali adalah pendidikan satu usaha berterusan. Yang kedua, memperkembang potensi individu. Yang berkembang potensi, yang ketiga adalah memperkembang potensi secara menyeluruh dan bersepadu. Hal ini kerana banyak pelajar-pelajar ataupun individu yang terdapat di negara kita ni ada bakat-bakat mereka yang tidak dapat dicungkil. Jadi FPK ni matlamat dia, elemen-elemen dia adalah untuk mencungkil bakat-bakat individu-individu yang terpendam ni. Sebab mereka semua ada Tuhan ciptakan kelebihan masing-masing. Okey. Kemudian yang keempat adalah insan yang seimbang dan harmonis, ya. Yang kelima, kepercayaan dan kepatuhan pada Tuhan. Yang keenam, rakyat Malaysia pengetahuan, rakyat Malaysia yang berketerampilan, rakyat Malaysia yang berakhlak mulia, rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, rakyat Malaysia yang dapat beri sumbangan kepada bangsa, agama, tanah air. Dan yang terakhir sekali ada rakyat Malaysia yang berkeupayaan menikmati kesejahteraan diri. Okey. Itu sahaja yang saya terangkan tentang apakah penyertaan falsafah pendidikan Malaysia. Okey, saya serahkan kepada saudara saya. Okey, terima kasih kepada saudara Ashraf. Seterusnya untuk menjawab soalan yang kedua, iaitu apakah kepentingan falsafah pendidikan kebangsaan ini? Kepentingan yang pertama ialah untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan. FPK ini melahirkan dan menjadikan untuk melahirkan bangsa yang berilmu, yang bijak pandai, dan yang sanggup, bangsa bila dia pandai, dia sanggup menangani pelbagai cabaran hidup. Nak kata cabaran hidup ni sangatlah banyak. Tanpa ilmu, kita tidak berjaya untuk teruskan cabaran kita di dunia ini. Sebab ilmu ni dia dapat, sebab itulah kita ni diajar untuk belajar daripada lahir sehingga kepada liang lahat. Sebab apa? Waktu kita lahir, kita belajar, kalau macam untuk agama Islam, kita belajar untuk berjalan, berlari, mengeja, membaca. Dan waktu kita untuk sampai ke liang lahat, sebelum liang lahat tu pun kita belajar juga, iaitu belajar mengucap, belajar mengucap lah sebelum nak tu. Dan seruan kerajaan selaras dengan wawasan 2020, iaitu melahirkan negara yang maju. Seperti mana kita tahu, negara maju ni kebanyakannya rakyatnya bijak pandai. Dia negara itu takkan maju selagi rakyatnya tidak pandai lah. Bukan tidak pandai, maksudnya tidak mencapai IQ yang ditarget. Seterusnya, yang kedua, memperkembangkan potensi individu. Disebab apa? Disebabkan FPK ini dia mengeluarkan bakat yang diperlukan. Sepertinya sukan, dia tidak semestinya sukan. Ada juga bakat melukis dalam seni, ada juga bakat dalam kepimpinan. Itu semua bakat yang perlu dikembangkan melalui FPK ini. Dan setiap manusia mempunyai bakat yang terpendam, macam yang cakap tadi. Bakat tersebut boleh sampai ke tahap cemerlang sekiranya diberikan perhatian. Seperti contoh dia macam sukan. Seorang pemuda tu dia mempunyai bakat lah dalam bermain badminton atau bola tampar. Sekiranya beliau diasah bakat beliau tu, beliau kemungkinan boleh jadi pemain yang terbaik, boleh menjadi wakil Malaysia, boleh membanggakan negara dia sendiri sekiranya benda tu diberikan perhatian oleh sama ada, tidak kisahlah orang yang bertanggungjawab, sama ada guru-guru ataupun jurulatih ke. Dan bila bakat seorang itu telah diasah, telah menjadi cemerlang, iaitu untuk memajukan negara dalam segala bidang termasuk sukan. Seterusnya, melahirkan insan yang seimbang dan harmoni. FPK ini juga, insan yang seimbang dan harmoni bermaksud insan yang berilmu pengetahuan dan bertenaga, mahir dan berakhlak mulia, mempunyai kepercayaan kepada Tuhan, mempunyai jiwa dan fikiran yang tenteram, tubuh badan yang sihat dan cergas serta emosi yang stabil. Ataupun Jerry lah, senang kata macam Jerry, macam yang saudara Ashraf kata, Jerry itu jasmani, emosi, rohani dan intelek.
Jadi saya tidak perlu menerangkan apa tu jadi. Jadi dalam FPK ni kita perlu melatih jari ini sebab untuk melahirkan insan yang cemerlang perlukan ada jasmani iaitu tubuh badan yang sihat, emosi yang terkawal, rohani yang pendalam, berakhlak mulia, bertanggungjawab tu, dan intelek perlu juga bijak pandai. Seterusnya melahirkan kepentingan yang seterusnya melahirkan rakyat Malaysia yang berketerampilan, mempunyai kecekapan dan kebolehan dalam menjalankan pelbagai tugas. Dia boleh menjalankan pelbagai tugas seperti contohlah seorang ahli seni tidak semestinya dia tidak boleh bercakap di halayak ramai untuk menjadi seorang pemimpin. Dia juga boleh bercakap di halayak ramai. Seorang ahli seni juga boleh melakukan pelbagai tugas. Kiranya nak latih untuk rakyat Malaysia ni, dia bukan mahir dalam satu bidang je. Dia boleh melakukan pelbagai jenis bidang, dan untuk melahirkan, untuk menjadikan sebuah negara Malaysia yang maju lah, seperti yang saya kata wawasan 2020 tadi. Namun sekarang dah bertukar lah. Dan mempunyai kemahiran dalam pelbagai bidang. Ini seperti yang saya cakap tadi. Seterusnya melahirkan rakyat Malaysia yang berakhlak mulia. Ini lebih kepada faktor JD tadi, iaitu mempunyai nilai-nilai murni yang dalam diri, nilai-nilai murni seperti bertanggungjawab. Sekiranya rakyat Malaysia bertanggungjawab, dia akan melahirkan masyarakat yang harmoni dan aman. Contoh dia macam seorang pemimpin. Seorang pemimpin sekiranya beliau hanya pandai berkata di hadapan, namun beliau tidak mempunyai rohani yang baik, rohani yang cemerlang, beliau tidak akan mempunyai sifat akhlak mulia, ataupun beliau tidak mempunyai tanggungjawab yang tinggi. Jadi sebuah negara tu tetap akan jatuh walaupun pemimpin tu menjadi seorang yang paling pandai lah. Seterusnya melahirkan rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. Sikap bertanggungjawab ini merupakan amanah. Jenayah boleh dikurangkan seperti rasuah. Negara akan lebih maju dan hak golongan bawahan ini lebih terjamin. Ini macam yang saya cakap tadi lah. Pemimpin tu tidak semestinya pemimpin negara, pemimpin keluarga boleh juga, pemimpin sebuah institusi juga boleh dikatakan perlu ada sikap tanggungjawab ni. Tapi nak katakan sikap bertanggungjawab ini semua rakyat Malaysia perlu ada. Sebab semua orang merupakan pemimpin sebenarnya. Dia merupakan pemimpin terhadap diri kita. Jadi jenayah-jenayah seperti rasuah ni, pemimpin tu tak akan menerima rasuah ataupun sebagainya, jenayah ni akan berkurangan. Seterusnya melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Rakyat Malaysia yang gemar membaca akan menambahkan lagi ilmu pengetahuan. Ilmu tersebut boleh dimanfaatkan untuk kebajikan diri sendiri, orang lain. Macam saya cakap tadi dah, untuk agar cabaran hidup ini dapat mereka tepuhi sekiranya FPK ini diamalkan dalam diri mereka. Seterusnya melahirkan masyarakat yang berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri, iaitu mempunyai mental dan fizikal yang kuat, sentiasa melahirkan hubungan yang baik dengan orang lain. Mental, sekiranya dia mempunyai fizikal yang kuat tetapi mental tidak kuat, seorang itu juga tidak akan berjaya sebenarnya. Susah untuk beliau mencapai kejayaan. Dia perlukan dua-dua ini untuk kuat. Perlukan dua-dua ini untuk menghadapi cabaran hidup yang lebih-lebih lagi zaman sekarang ni, zaman teknologi. Tidak semestinya zaman teknologi seorang tu tidak perlu mempunyai fizikal yang kuat. Dia juga perlu mempunyai fizikal yang kuat. Dan seterusnya yang melahirkan masyarakat yang dapat memberi sumbangan keharmonian dan kemakmuran, iaitu memupuk perpaduan rakyat melalui semangat kerjasama, memajukan ekonomi negara sekiranya bijak pandai. Ramailah ahli perniagaan ataupun cukai pun, kerajaan pun dapat mengutuk cukai dan mematuhi peraturan dan perlembagaan negara. Okey, itu saja kepentingan falsafah pendidikan. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya yang seterusnya, iaitu saudara Stanley. Baiklah, terima kasih kepada saudara Zaim untuk presentation tadi. Seterusnya saya akan meneruskan presentation ini dengan menjawab soalan bagaimanakah FPK, falsafah pendidikan kebangsaan, diterjemahkan ke dalam bentuk praktikal. Pada pandangan saya, FPK ni dia satu ideologi saja. Dia merupakan satu ideologi yang macam pemikiran saja. Tapi macam mana nak buat dalam bentuk praktikal, kita kena buat melalui jari. Okey, untuk yang kita tahu, jari adalah jasmani, emosi, rohani dengan intelek. Okey, so yang first ialah jasmani. Okey, untuk jasmani, macam mana kita nak buat mengeluarkan jasmani ini dalam diri kita sendiri. Okey, sebenarnya pada pandangan saya kita boleh buat secara bersenam.
kalau untuk bersenam iaitu sports, sebenarnya pada zaman ini yang zaman maju ini terdapat dua jenis sports sebenarnya, iaitu sports yang physical traditional ataupun sports e-sports ataupun iaitu bersenam secara online. Yang dua-dua ni dia sama penting sebenarnya. Okey, macam mana nak menyampaikan ni? Okey, so kecergasan tubuh badan sama dengan kecerdasan otak. Saya bagi satu contoh. Bersenam secara fizikal. Macam mana kita nak bersenam secara fizikal? Kita boleh macam push up ataupun bersenam, tapi yang ni untuk sebenarnya untuk badan kita sahaja. You nak latih muscle ke, latih six pack ke macam tu ke, sebenarnya yang tu secara fizikal, tapi minda kamu tak semestinya kuat. Kita kena minda sama kuat dengan badan, kita punya emotion, kita punya intelek kena sama kuat, kita punya kecerdasan tu sebenarnya kena sama seimbang dengan kecerdasan. Saya bagi satu contoh. Main game. Okey, kita kata main game tak baik. Dia akan memudaratkan kita punya kesihatan. Bagi kita macam selalu main game je. Mengabaikan kita punya akademik, tapi sebenarnya bukan. Zaman ini dia bukan main game macam kita main Candy Crush macam tu. Yang sekarang punya game sebenarnya dia semakin mengembang. Dia macam, saya bagi satu contoh, PUBG. Okey, PUBG sebenarnya game ni, okey, kita main game ni sebenarnya boleh mempelajari benda yang baru macam weapon dalam tu, tapi yang paling penting bukan macam tu. Yang paling penting sebenarnya e-sport sekarang diiktiraf oleh dunia. Sebenarnya dia sekarang boleh melatih kita punya reaction. Bagi kita macam kecerdasan kita, macam reaction kita terhadap sesuatu benda yang akan berlaku. Okey, saya bagi satu contoh. Macam bila kita exam, kita peperiksaan, kita ada ilmu tu, tapi reaksi kita tu tak cukup. Jadi macam mana? Mungkin tak cukup sempat masa, masa tak sempat, kita tak dapat fikir tu, tak dapat habiskan peperiksaan itu. So kalau bukan main game, kalau macam melibatkan diri dalam e-sports ni, sebenarnya kita boleh melatih kita punya reaction dengan kerjasama dengan kesihatan badan kita. So yang ni kalau collaborate sekali, ia boleh macam memaksimumkan kelebihan kita sendiri. Dia bukan sahaja bersenam secara tradisional, main football ke tapi kita kena melatih otak kita juga. Sebab kecerdasan otak sama penting dengan kecergasan tubuh badan kita. Selain itu, menjalankan tindakan sosial sebenarnya sama penting juga. Kalau kita mempunyai ilmu tu, kita mempunyai kelebihan untuk reaksi ni, kita boleh macam membuat tindakan sosial, mengenalkan diri dengan kawan-kawan yang lain. Sebab ilmu sebenarnya dia bukan terhad kepada kita sendiri sahaja. Kita boleh mempelajari daripada orang lain juga. Kita ada kawan daripada kos-kos lain seperti CS ke ataupun teknologi industri ke. Kita sebenarnya dalam ni tindakan sosial ni, jasmani ni, kita boleh mengembangkan lagi kita punya ilmu kita melalui jasmani ini. Bukan sahaja secara fizikal, tapi juga melalui psikologi yang ni. Okay, seterusnya. Yang seterusnya adalah emosi. Okey, apakah itu emosi? Sebenarnya emosi ini adalah satu penyampaian manusia secara ikhlas dalam hati kita. Emotional, kita punya emotion. Okey, melalui emosi ini, kita haruslah mempunyai EQ yang tinggi. Okey, apakah itu EQ? Kita pernah dengar IQ, EQ, tapi apakah itu EQ? IQ itu intelligence, but emosi dikatakan dengan EQ, emotional quotient ataupun emotional intelligence. Okay, so apakah itu emotional intelligence? Okay, untuk maklumat anda, emotional intelligence is actually the ability to understand, use and manage your own emotions in positive way to relieve your stress, communicate effectively and overcome your challenges or conflict that you have been through. Okay, macam mana yang ni? Kita sekarang ni, okay, katalah kita sekarang murid-murid pelajar-pelajar universiti, kita mempunyai stres. Tapi stres tu kita tak boleh macam melepaskan macam tu saja. Pukul orang ke, bunuh orang ke, tu sangat salah, tak boleh. Sebab yang ni merupakan satu jenayah. Kita haruslah mempunyai emotional intelligence yang tinggi, terutamanya untuk kos PPIP, yang kita ni bakal guru. Okey, sebagai contoh, kita nak jadi guru kan, kena mendidik pelajar-pelajar. Tapi dalam tahap yang kita
akan belajar daripada ni, kita akan menemui pelbagai jenis pelajar. So ada yang pelajar macam dia bukan lambat sikit, dia punya pemikiran lambat sikit, tapi kita haruslah mempunyai tahap toleransi yang tinggi. Tak boleh kata kita panas barat, okey dia tak erti ni, kita marah dia aja, marah dia sampai dia erti. Tak boleh, sebab yang tu akan menyebabkan dia sendiri lagi pandang rendah kepada diri sendiri. So, yang ni sebenarnya merupakan satu tindakan yang sangat salah. So, sebagai seorang bakal guru, kita haruslah mempunyai satu emotional intelligence yang tinggi. Kita haruslah mempunyai kasih sayang terhadap tak kiralah pelajar ke, binatang ke, kawan-kawan ke, sebenarnya dia sama rata saja. Kita haruslah mempunyai satu perasaan kasih sayang terhadap orang-orang pada sekitar kita ni, dalam sekitaran ini. Okay, next. Yang ketiga, rohani. Okay, rohani kita boleh kaitkan sebenarnya dengan agama, tapi pada pandangan saya dia bukan saja agama tapi juga kepercayaan diri sendiri juga. Okey, rakan-rakan sekalian, agama dengan kepercayaan ini sebenarnya dua benda yang tidak sama, dia beza. Okey, macam mana? Agama tu adalah mempercayai kepada Tuhan. Tak kira agama Buddha ke, agama Islam ke, agama Hindu ke, Kristian ke, apapun, ia kepercayaan kepada satu Tuhan. Tapi kepercayaan tu, yang tu tak sama. Yang tu belief. That's what you believe in something. Macam fakta. Okay, kita mempercayai satu fakta. Okay, katalah 1 tambah 1 adalah sama dengan 2. Betul tak? Yes, why? Because we believe in it. Yang tu satu facts, yang tu satu fakta. Dia tidak boleh ditukarkan. Tak boleh kata, okay, 1 tambah 2, 1 tambah 1 sama dengan 3. Tak boleh, sebab dia merupakan satu belief. Yang tu tak sama dengan agama. Okey, sebenarnya yang seperti saya kata, kita mempunyai agama dan kepercayaan. So, yang ni kita haruslah macam be balanced in everything. If rohani, kita kena balance agama dengan kepercayaan. Okey, saya bagi satu contoh lah. Untuk bangsa Cina, kami mempunyai satu kepercayaan dalam Taoisme, iaitu yin and yang. Yang ni sebenarnya dia satu logo yang putih, yang ada hitam, dengan dalam hitam ada putih. Okey, kenapa? Yang tu adalah satu belief. It's not an agama, it's not a religion, it's a belief. Why? Because we Chinese people, we believe that if there is darkness, there will be lightness. Okay, kalau kamu kata berasa sangat depressed, okay, kenapa sangat depressed? Dia mesti ada sebab-sebab tertentu. Lepas depressed ini, of course, you akan dapat satu pulangan yang lumayan. You berusaha, mesti ada dapat satu pulangan yang lumayan. So, ini katalah balance. Ada siang, mesti ada malam. Ada hitam, mesti ada putih. Yang ni dia satu, dia bukan panggil loop, kita panggil macam satu balance, a flow, of natural flow. Dia mesti ada satu pertentangan. Bukan semua orang baik kan di dunia ini, mesti ada orang jahat. Untuk menyekatkan orang jahat, mesti ada orang baik seperti polis ke, askar-askar macam tu, untuk mengawal kuasa-kuasa yang agresif di dunia ini. So, yang ni sebenarnya dia menunjukkan satu keseimbangan dalam dunia ini dan dalam masyarakat kita. So, it's actually like everything must be balanced. Everything must be balanced in order to keep order in our society nowadays. Like that. Okay, seterusnya. Okey, yang akhir sekali, intelek. Okey, apakah itu intelek? Kalau tadi saya kata, jasmani itu ialah physical, intelek ialah psychological. Okey, untuk mengembangkan intelek ni, kita haruslah mempunyai kemahiran untuk berfikir secara logik. Okey, apakah itu berfikir secara logik? Berfikir secara logik sebenarnya boleh kaitkan dengan rohani tadi itu. Secara balance. Macam mana? Okey, secara logik kita kena berfikir secara betul, secara mengikut susunan. Bukan kata semua ikut susunan. Maksud saya, okey, kalau saya bagi satu contoh. Okey, kalau kamu nak pergi satu kelas sejarah, okey, nak pergi kelas sejarah. Tapi kamu bawa buku teks sains. Betul tak? Yang tu tak logik kan, sebab dua-dua ni tak ada kaitan. Sejarah ialah sejarah. Yang ni dia ada satu keceritaan tentang masa lampau, tapi sains ialah facts, fakta.
yang kita guna macam teknologi ataupun sel ke, yang kita brain cerebrum apa ni semua yang ni facts. So kalau macam tu kalau you nak campur apa fakta-fakta sains ni ke dalam apa sejarah ni, dia macam tak sesuai. So kita haruslah berfikir secara logik. Yang kedua, kita haruslah berfikir secara kreatif. Okey, rakan-rakan sekalian, apakah itu berfikir secara kreatif? Okey, macam sekarang. Kita sekarang tengah membuat apa tu presentation secara online. Sebab apa doktor-doktor ni dia sekarang tengah kat apa Maldives. So, yang ni pemikiran secara kreatif membuat presentation secara online bukan sahaja terhad kepada presentation secara traditional face to face, tapi kita boleh berfikir secara kreatif untuk mengubah ataupun berfikir secara depan. Pada masa yang sama, doktor di Maldives, tapi sekarang kita masih boleh teruskan pembelajaran kita, akademik kita pada masa yang sama. So yang ni berfikir secara kreatif, bukan berfikir secara apa berfikir secara kuno ke, berfikir secara backwards macam tu, primitif ke, bukan. Kita haruslah berfikir secara kreatif. Dengan mempunyai kreatif dengan logik, barulah kita boleh mengembangkan ilmu yang sedia ada. Okey, sebenarnya ilmu ni kita telah mempelajari apa-apa pun sejak dari kecil. Jadi, ilmu ini kita haruslah menggunakan ilmu ini untuk membantu orang yang mempunyai keperluan itu. Okey, sebagai seorang guru, kita haruslah mengajar pelajar-pelajar. Kenapa? Kerana mereka memerlukan bantu-bantu kita dalam akademik ini untuk mengembangkan ilmu mereka. Mereka mempunyai ilmu, cuma mereka need a guidance in order to mengembangkan mereka punya ilmu yang sedia ada ini. Jadi pada pandangan saya sebenarnya kita haruslah mempunyai satu guide dalam kehidupan. So, our lives is actually the best teacher to teach us. Kita haruslah mempunyai daripada kesilapan kita. Pengalaman kita, kesilapan kita semua ni merupakan guru yang paling baik kepada kita. Sebab kalau semua secara teori, tak buat secara praktikal, seperti kalau kata falsafah pendidikan kebangsaan ni, kalau cakap saja teori, dia tidak mempunyai apa makna. Kita haruslah menggunakannya secara fizikal, praktikal. Barulah kita mempunyai pengalaman. Kita salah, tak apa. Janji kita mempunyai perubahan. Kita tahu kita salah. Lepas tu, membuat perubahan kepada kesalahan itu. We need to change our attitude from our past. We need to change the wrong things that we done in order to correct ourselves and make ourselves better. So I think that our lives or our experience is actually the best teacher for us. Okey, yang tu saja daripada saya. Kemudian saya serahkan kepada saudara Ashraf. Okey, kesimpulannya ini sangat penting untuk negara kita untuk membentuk satu individu yang seimbang dan harmonis berdasarkan unsur-unsur yang diari tadilah, jasmani, emosi, rohani dan intelek. Jadi apa yang saya terang tadi adalah tentang penyataan FPK kemudian kepentingan FPK dan bagaimana kita nak aplikasikan FPK ini dalam kehidupan seharian kita. Jadi saya berharap agar semua dapat fahamlah, dapat terima, dapat hadam apa yang kami bentangkan sebentar tadi. Okey, sekian, itu sajalah. Mungkin jadi kalau ada sebarang pertanyaan boleh kemukakan dalam ruangan mesej lah. Sekian, itu saja daripada saya. Tapi sebelum itu, korang manislah jikalau pemulanya ada pantun dan penutupnya mesti ada pantun sekali, betul tak? Jadi saya ingin menyampaikan beberapa kerak pantun penutup untuk pembentangan ini. Okey. Bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Andai tersilap tutur bicara, jari disusun, maaf dipinta. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di Kota Tinggi. Selesai sudah, tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Sekian,
Itu saja pada kami. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.